Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'annal waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'ir biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai, para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya yang diraikan juga para petugas Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah ataupun PKOB dan Jawatankuasa Keselamatan Daerah, yang diraikan juga seluruh para sukarelawan serta warga di pusat-pusat pemindahan sementara PPS, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini syarahan kita akan dikongsi bersama dengan rakan-rakan kita yang sekarang menginap sementara di pusat-pusat pemindahan sementara PPS disebabkan oleh musibah banjir yang melanda di negeri Pahang. Maka kita isi masa mereka dengan tazkirah-tazkirah begini secara atas talian. Mudah-mudahan bermanfaatlah. Terima kasih kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah ataupun PKOB yang memulakan inisiatif yang begitu baik ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sekarang di Pantai Timur berada pada musim tengkujuh ataupun orang kampung panggil musim pejo. Bagi kita di negeri Pahang khususnya, kita dah biasa dengan musim ini. Kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kita tahu risikonya. Cuma kali ini musibah banjir yang diuji kepada kita, kita gelarkan sebagai bencana dalam bencana. Jarang-jarang berlaku. Khusus bagi negeri kita yang tercinta Pahang Darul Makmur, pada hari Ahad 3 hari bulan Januari tahun 2021, kita di beberapa daerah di negeri Pahang menjadi empuk dek kerana amukan air monsun timur laut yang kita lihat dalam gambar-gambar begitu ganas sekali dan seakan-akan tidak ada perasaan. Air bah telah meluluh lantahkan segala bangunan-bangunan rumah. Ada rumah yang hanyut tinggal tiang saja. Begitu juga berlaku kerosakan infrastruktur yang sangat parah. Jangankan kita yang dah biasa dengan banjir ini, pakar-pakar pun menggelarkan banjir kali ini sebagai silent tsunami. Ini kerana beberapa agensi yang tugas mereka mengenal pasti bencana pun merasa heran dengan bencana kali ini. Sebagai contoh, Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun The National Disaster Management Agency, NADMA, dia memang kerja dia pantau musibah malapetaka bencana alam. Dia dah merancang sejak bulan 10 tahun lepas. Berdasarkan analisa cuaca, dia menjangkakan memang akan berlaku. Jadi bulan Oktober bulan 10 dia dah mula merancang. Tetapi mereka pun sendiri mengakui begitu terkejut
serangan air begitu pantah dan mengejut, dan ada setengah rumah 20 minit saja air masuk sudah paras lutut. Mana pergi ke dapur tengok air masuk sekejap, ni gaya naik pergi ke atas sekejap nak ngangkat barang atau dokumen, turun balik naik dah, U-turn sekejap saja. Kalau di kampung saya di Maran, hari Sabtu 2 hari bulan Januari itu dah mula hujan. Malam tu lepas isyak dah hujan lebat. Tengah malam dalam pukul 12 bunyi siren. Bunyi siren. Ini jarang bunyi siren begini ni. Pukul 1 bunyi lagi. Sudah bunyi lagi ni. Rupanya air tengah mengamuk masa itu. Air datang daripada Kuala Sentul, Jara apa semua ni. Sungai Pahang tak ada benda, duduk senyap, duduk diam-diam je orang tepi tebing, tak ada niat daripada arah Kuala Sentul. Lepas tu tak ada bunyi siren dah. Kita pun heran, biasa emergency 3 kali, rupanya batang siren tu pun hanyut dah. Mayam punya kuatnya di sebelah Seri Cedung sana. Lepas subuh air tu makin mengganas lagi. Start pukul 8 lebih tu orang dah ramai hantar gambar lah, bandar Maran dah naik dan sebagainya lagi. Maka hasil daripada amukan air itu, setakat hari ini 13 hari bulan Januari, kita ada 8 daerah di negeri kita dilanda banjir yang melibatkan 4,108 orang keluarga, yang mana tidak kurang daripada 14,900 lebih mangsa. Ini dah banyak berkurang lah. Beberapa hari yang lepas kita cecah 24,000 mangsa, dan sekarang ni ditempatkan di 141 pusat pembinaan sementara ataupun PPS. Jadi mereka juga sedang menonton kita lah. Kita nak bagi semangat pada mereka dalam menghadapi musibah ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, bukan sekadar rumah, infrastruktur, bahkan 44 buah masjid dan 11 buah surau tenggelam dalam banjir kali ini. Jadi kita nak mengajak orang bantu, tapi kita musibah dalam musibah. Kita ada pandemik, ada penyakit merebak dan macam-macam. Jadi tak dapat nak bantu seperti mana 2014, 2015. Tapi inilah situasi yang sedang berlaku. Bandar kita, Kuantan pun banjir, Pekan, Maran, Temeloh jadi taman tema air, coklat semua air. Orang naik perahu kulu kilir. Dan banjir ni juga dia bukan memberi kesan kepada orang yang rumahnya naik air. Juga tak terkecuali orang yang jenis rumah tak naik air tapi terperangkap. Ni yang duduk atas bukit, Bukit Kuin apa semua ni, duduk atas bukit, ada 400 orang. Rumah tak ada air masuk, keliling tak penuh air. Sudahlah keliling penuh air, api tak ada, air tak ada, nak buat benda. Kita ni memang kelakar sikit lah. Bila hujan air pula tak ada, jadi kelakar lah sikit. Sebab air ni dia guna loji rawatan air. Pihak berkuasa air negeri kita ada 26 buah loji rawatan air yang terjejah. Sungai melempar, campur dengan elektrik tak ada. Jadi ada 17 loji rawatan air di 7 daerah tutup. Rumah awak tidak banjir tapi air tak ada. Tak ada air hujan lah. Tu dia nasib mereka. Dah lah tak ada air, tak ada api pula. Kalau duduk di PPS lengkap, bantuan makanan berkotak-kotak, berguni-guni, orang tahu boleh buka kedai runcit pula gamaknya lepas pada ni. Tapi kalau terperangkap atas bukit, api tak ada, air tak ada. Api tak ada sebab pencawan TMB tutup. Kita ada 82 pencawan TMB ditutup sementara bekalan. Temeloh paling banyak tutup, 38 pencawang. Bayangkanlah, gelap gelamat, air tak ada, gelap gelita. Sebab itu orang macam ni semua musibah dalam musibah. Kita mendengarnya saja pun sesak nafas kita. Maka kita kumpul malam ini untuk memberikan semangat pada mereka. Cuma seperti yang kita sebut tadi, musibah dalam musibah atau bencana dalam bencana. Dulu kalau kita melihat begini, kita terujalah untuk turun padang membantu dengan kederat yang mampu. Tapi sebab sekarang sudah ada peraturan, nak masuk satu kawasan ada undang-undang. Disebabkan kita masih berada dalam suasana perintah kawalan pergerakan bersyarat, jadi ada beberapa syarat-syarat. Orang daripada zon merah tak boleh masuk, disuruh guna local contact dan macam-macam lagi.
Ini ujian semua untuk kita. Tapi bagaimanakah kita orang Islam nak menyikapi fenomena dan suasana ini? Sering kita terangkan bahawa orang tua-tua pun dah pesan, ini semua petanda kiamat. Apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula? Apa tanda kiamat dekat? Bumi bergolak mengirim bencana. Bila nak kiamat, bencana itu begitu banyak terjadi. Pertama, bencana kegagalan teknologi. Bencana, contoh pesawat jatuh, kereta api tergelincir, kapal karam. Justru kita mengambil kesempatan juga merakamkan takziah kepada saudara-saudara seagama dan serumpun kita di Indonesia yang sebabkan tragedi pesawat Boeing 737-500 nombor ekor SJ182 daripada Jakarta menuju ke Pontianak di Kalimantan Barat, terhempas di perairan Kepulauan Seribu di Jakarta pada 9 hari bulan baru-baru ini, dan berita mengatakan telah mengorbankan 62 orang penumpang, termasuklah 12 anak kapal. Jadi kita sebagai saudara seagama serumpun, kita tumpang bersimpatilah dengan tragedi ini. Begitu juga bencana juga termasuklah bencana sosial politik. Ini juga bencana konflik, perebutan kuasa, rusuhan, peperangan. Ini semua bencana nak kiamat. Dan yang ketiga adalah bencana geologis, klimatologis, gempa, taufan, banjir, tsunami. Dan inilah yang sedang kita hadapi sekarang. Cuma saya ingin berkongsi beberapa fakta dengan tuan-tuan, menarik untuk kita bincangkan berkenaan dengan banjir ini. Ada pernah dibuat kajian, apakah musibah yang paling berbahaya dan paling membunuh di dunia? Ini pernah dibuat satu kajian. Orang akan menyangka musibah yang paling membunuh dan paling bahaya adalah puting beliung. Ada yang kata taufan, ada yang kata gempa bumi. Tidak. Kajian daripada Corporation for Atmospheric Research UCAR di Amerika, musibah yang paling membunuh di dunia adalah banjir. Banjir. Di Amerika saja 100 orang mati setahun kerana banjir, berbanding dengan mana-mana musibah atau bencana yang lain. Sebab banjir ini melibatkan air, dan air ini kudratnya kuat. Sehebat-hebat api boleh dipadamkan oleh air, dan air ini dia boleh mengapungkan sebuah kereta. Janganlah tuan-tuan menyangka kereta kita cukup berat nak meredah banjir. Jangan. Dia ada kajian pernah dibuat, kalau kereta biasa, kereta sedan, untuk mengapungkan sebuah kereta sedan, dia hanya memerlukan 12 inci saja ataupun 30 cm saja air untuk mengapungkan kereta dan menganyutkan terus kereta itu. 12 inci ni kurang lebih bawah sikit dari lutut aja. Lepas tu kereta sedan lah, kereta sedan. Mungkin kita tengok dalam video banyak orang tu dia bawa kereta 4x4 monster, kereta gergasi raksasa. Bagi kenderaan 4x4, dia hanya memerlukan 18 inci ke 24 inci air saja, ataupun 40 hingga 60 cm air untuk monster kesayangan kita itu diapung dan dihanyutkan. 24 cm air ni tuan-tuan, mana air sampai lebih kurang celah kelangkang orang dewasa lah. Lepas tu yang kita tengok video, ada orang-orang tertentu, VIP ada, orang biasa pun ada, redah air parah tingkap, tapi tak hanyut sebab berapa polis berdiri atas kereta dia nak memberatkan kenderaan. Semalam tulah satu video orang belah-belah Kelantan agaknya, sebab dia cakap air masuk jadi bot dah, tapi lepas dia sampai ujung. Kita heran apa tak hanyut. Bila dia zoom out gambar, penuh orang berdiri atas tu, dia berat. Berat tak ada masalah, tapi asal ringan bersedialah untuk hanyut. Itu yang berlaku di Kuala Krau dan macam-macam lagi. Sebab itu banjir bukan permainan. Tapi bagi kita yang dah biasa banjir daripada zaman dulu, main air musim tengkujuh, kita faham. Mari kita melihat bagaimanakah Islam melihat kepada musibah ataupun banjir ini. Pertama, kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan musibah.
Dalam Quran pertamanya Allah Ta'ala sebut ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sebarang bala bencana yang menimpa melainkan aku yang mengizinkan. Itu kita pegang dulu. Apa juga musibah, banjir, pandemik, sakit, macam-macam, semua berlaku kerana Allah izinkan. Jadi dalam konteks banjir di tanah air kita, bila berlaku saja peristiwa begini, maka ramailah orang memberi pendapat dan pandangan. Oh, apa sebab ni Kuantan banjir? Apa sebab ni Pekan banjir? Pekan ni nunggu air hulu sajalah, dia relax lagi. Apa Temeloh banjir, Bera banjir? Ni kenapa? Why? What is the because? Tanya orang itu, tanya orang ni, dan jawapan yang kita terima berbeza-beza. Tanya orang Majlis Keselamatan Negara, tanya orang NADMA, tanya PDRM, kenapa banjir bang? Oh, ni hujan lebat. Tanya orang bahagian hidrologi, JPS, MPK, Majlis PBT, kenapa bang banjir kita tahu ni? Oh, ini hujan lebat. Hujan ni lebih pula 60 mm. Kita kira start pukul 2.30, naik 61 mm, berterusan naik 90 mm pada pukul 5 petang. Jadi semua orang akan menyalahkan satu makhluk yang tidak bersalah dalam hal ini, iaitu hujan. Kita dah terang sebelum ini beberapa kali, jangan menyalahkan hujan, kerana hujan diturunkan ada sukatan. Siapa yang menyebut? Yang menciptakan hujan. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan mayitan kadzalika tukhrajun. Dan akulah yang menurunkan hujan ini biqadar, ada sukatan dia. Allah sendiri sebut, aku turun hujan ada ukurannya. Tuhan tak turun suka-suka, mu turunlah ikut mu lah hujan, nak turun banyak mana? Tak, dia ada sukatan dia. Fa ansyarna bihi baldatan mayita, dan kami hidupkan negeri yang kering tandus dengan hujan ini, dan begitulah nanti kamu akan dibangkitkan dari kubur. Surah Zukhruf ayat yang ke-11. Artinya ada sukatan, ada qadarnya. Baik itu kata orang sains, setiap saat 16 juta tan air diuapkan daripada bumi, dan dalam setahun 513 juta tan air ini dikitarkan balik, dan tidak pernah berkurang sukatan ini. Ini kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, menyalahkan hujan sebagai punca kepada banjir, kita boleh menganggap keterlanjuran lisan. Walaupun kajian ini dapatan kami ustaz, data, terima kasih, tapi bagi kita orang Islam, Quran mengatasi kajian. Allah menyebut ini bukan salah hujan, ini dah ada sukatan dia. Banjir zaman Nabi Nuh, banjir terbesar rekod setakat ini. Kenapa Allah turunkan banjir ketika itu? Umat dia degil, tak erti bahasa. Begitu juga banjir yang Allah turunkan kepada kaum Sabak. Kenapakah mereka diberikan banjir sebegitu? Sebab mereka mula kufur kepada nikmat. Allah beri nikmat banyak, dia berlawan sama dia kelahi bermusuhan, turunkan banjir untuk nak memperingatkan mereka. Sebab itu dalam konsep neo-teologi, secara teologisnya, awal timbulnya banjir dalam Quran semuanya kerana pembangkangan umat manusia kepada ajaran Tuhan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perhatikanlah, semua banjir dalam Quran adalah kerana bangkangan daripada umat kepada nabi mereka. Jadi sangat identik banjir dengan azab. Itu tak dapat kita nafikan. Namun secara ekologis, bencana banjir juga sangat berkait rapat dengan ketidakseimbangan dan juga disorientasi manusia ketika menyantuni alam sekitar. Itu juga tak boleh dinafikan. Apabila alam sekitar tidak disantuni, dilayan sebagai makhluk yang bermaruah, maka mereka akan mula menunjukkan belang. Kata Voltaire, seorang ahli falsafah, man argues, nature acts. Apabila kita buat pada mereka, mereka akan balas lebih ganas lagi daripada itu. Kita tak menjaga hutan misalnya, maka ada bayaran, kita akan terpaksa membayarnya, ada harga.
kita tak menjaga kebersihan, ada wabak, denggi, kencing tikus yang mesti dibayar oleh kita bila tidak menjaga alam sekitar. Itu juga kita terima, tetapi bukan segala-galanya. Tidak mesti banjir ini satu musibah, tidak mesti. Kita tanya ke orang kampung, balik kampung tanya orang duduk di tepi sungai, Kuala Luar, Lubuk Paku, Sengora, Pejin, mana lagi ya, Paya Pasir sampai ke Cenor Sekara apa semua, teruk semua duduk tepi-tepi. memang yalah, kalau takut landa ombak tak buat rumah tepi-tepi begitu. Tanya ngah, apa banjir teruk sangat kena kampung tahun ni? Ni mambang air mengamuk. Dia kata, oh mambang air. Rupanya ada kepercayaan lagi bahawa banjir berlaku kerana mambang. Ni pendekar Bujang Lapuk lah. Mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang. Rupa ada kepercayaan tu lagi. Ngapa mambang mengamuk ngah? Budak-budak tak senonoh duduk atas jambatan Cenor main muncul. Marah mambang. Main muncul pom-pom malam Christmas, pom-pom New Year. Tapi kalau tuan-tuan masih ingat, memang kepercayaan ini ada. Kalau kita punya bah besar tahun 1926, tanya ke nenek moyang kita yang masa tu masih hidup, Aki, apa tahun 26 banjir besar? Apa jawapan mereka? Majoriti akan mengatakan sebab naga. Masa tahun 26, Naga Umbang namanya. Naga Umbang, dia mengilir ke Laut Cina Selatan sebab nak berlawan dengan Naga Siput. Masa tu Naga Umbang ni baru selesai tamat pertapaannya di lubuk kampung Kuala Serau, di Kuala Medang, Lepeh sana. Naga betapa, jangan main-main. Dia dah cukup ilmu pertapaan, dia pun mengilir pergi ke Laut Cina Selatan. Dalam perjalanan tu di bawah air tu, itu katanya asal-usul Sungai Pahang ni kona-kona laluan naga. Ini kepercayaan dulu. Wallahualam, kot sekarang masih ada kepercayaan ni, wallahualam. Kita hormatlah ni ya, ilmu orang tua kita tidak tahu. Tapi bagi kita lah, Allah Ta'ala menciptakan musibah, memberikan kepada kita khusus di negeri Pahang ini bencana dalam bencana, banjir di dalam pandemik. Ini kerana ibtila, tidak bala tapi ibtila. Apa makna ibtila? Ini adalah petanda kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Allah nak menawarkan kepada kita, khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang menonton di PPS ini. Kita duduk masjid sedap lah, awak tak apa, awak bersila tak basah, tak ada koma ni ha. Dak, pakcik, makcik, tuan-tuan, puan-puan, Allah nak beri kepada tuan-tuan, puan-puan lubuk pahala. Lubuk pahala. Kami di dalam masjid ni memang lubuk pahala, masjid memang lubuk pahala. Tetapi orang yang diberi musibah itu memang banyak lubuk pahala. Kalau dia bersabar, dapat pahala sabar. Kalau dia reda, dapat pahala reda. Kalau dia bersyukur atas sumbangan apa yang diterima dari NGO, dapat pahala syukur. Orang bagi sumbangan, katib bagi, dia kata cukuplah, saya dah dapat dah bagi ke orang lain. Ini qanaah, dapat pahala qanaah. Kalau dia maafkan orang, TMB kerat lampu 3 hari tak ada api, tapi dia maafkan TMB sebab dia tak tahu pun TMB bertenggelam juga bercawang, aku maafkan TMB, dapat pahala pemaaf. Artinya dalam masa seminggu kita diuji lubuk ibadah tanpa perlu keluar modal. Sabar, qanaah, reda, maafkan orang. Bahkan kalau terkorban kerana nak mempertahankan, menyelamatkan orang, buat kebaikan, menyelamatkan harta dan keluarga, pahala syahid, mudah-mudahan mempertahankan benda-benda yang dibenarkan oleh agama. Sebab itu benda ini tidak dapat elak. Ingatlah, musibah ataupun bencana tak ada orang boleh elak. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Nabi sebut, apa yang telah ditimpakan musibah kepada kamu pasti berlaku, tak boleh elak. Tak boleh elak. Justru itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia memberikan banyak nasihat yang bagus. Andai kata kita sedang diuji, dicuba, diberikan musibah oleh Allah,
Maka kata dia, cara nak memujuk hati, hendaklah engkau menikmatilah musibah itu. Ini payah. Menikmati musibah. Biasa orang menikmati anugerah ataupun syukur kepada nikmat. Tapi kata Imam Al-Ghazali, orang kalau dah iman tinggi sampai satu makam, musibah ini bagi dia satu yang boleh dia syukuri, dia nikmati. Tapi payah. Kita biasa dapat nikmat kita syukur, dapat musibah kita marah-marah. Tapi orang iman tinggi dapat nikmat syukur, dapat musibah dia sabar. Kata Imam Al-Ghazali, jika kita menerima musibah ataupun ujian yang terlalu besar dan berat untuk kita pikul, maka bayangkanlah, kata Imam Al-Ghazali, ada di luar sana orang yang Allah Ta'ala berikan ujian yang lebih teruk berbanding dengan kita. Dia akan datangkan rasa syukur. Contoh, ada orang duduk di PPS tak sampai 10 hari, ada yang duduk 3 hari, ada orang yang rumahnya naik air pukul 8.30, pukul 2 petang air dah surut, bagi dia dah bala dah bagi dia. Tapi ketahuilah bang, ada orang rumah di Kampung Haji Rau anyut terus. Mana rumah tak tahu, tinggal pancangan tiang je. Makcik tu tergaru kepala dia tengok mana sangkut atas pokok. Kawan-kawan, tuan-tuan yang rumah pukul 2 surut air, ada lagi rumah cuma kotor lumpur. Itu kita bantulah untuk jiran tetangga kita bersih. Tapi ada lagi rumah. Baik tu ialah nak memberi nasihat kepada orang beri musibah ni susah. Macam kita duduk Kuantan, rumah tak ada masalah, pergi ke PPS nak beri nasihat, sabarlah makcik, ni Allah nguji, sedap ngau, sabar, tak kena kawak. Tak kena kawak. Awak tak apa duduk Kuantan, tak kena kawak, aku ni tak ada benda tinggal. Dia mana-mana orang dia timpa musibah, memang itu reaksinya. Bukan kita saja. Nabi SAW pernah ada satu orang wanita di Madinah, dia ditimpa musibah, anak je meninggal. Dia kebumikan anak apa semua, Nabi datang, dia tak perasan Nabi dari arah belakang. Nabi kata, sabarlah di atas ujian ini. Dia tak mandang, dia naik suara, sedap sangat, sabar. Awak bukan tahu anak awak tak meninggal macam anak aku. Lepas tu orang pun agak tunjuk, cakap dengan siapa tu? Tengok, ya Rasulullah minta maaf. Kenapa? Sebab Nabi nak tunjukkan, kau awak anak meninggal berapa orang? Seorang. Saya anak ada 7, 6 anak saya meninggal mesti saya hidup. Saya lebih susah pada awak, kau baru seorang. Yang nak ceritanya adalah daripada zaman dulu lagi, orang ditimpa musibah, kalau dia suruh bersabar memang dia marah. Sabar. Itu sajalah, bersabar. Kalau kita nak banding musibah dalam dunia, musibah yang berlaku di negeri Pahang ni nothing banding seluruh dunia. Tuan-tuan, bandingkan dengan tsunami Aceh. Tsunami Aceh 126,915 orang terkorban, bukan mangsa, terkorban. Ada 37,063 orang masih hilang sampai sekarang, tak tahu di mana. 655,000 orang hilang tempat tinggal. Bukan rumah dia masuk air, lepas tu kita gotong-royong, tak, hilang total lah. Dan orang di Aceh pula merasakan ini bala sungguh ni. Apa nasiblah kita ini, pu khabar, pu urang Aceh, pu khabar urang Aceh ni, habislah kita semua ni, kata dia. Tak. Kalau ikut kata Imam Ghazali, engkau jangan tengok musibah engkau tahu tak ada lebih ganas lagi pada itu. Ada lagi ke Pak Ustaz? Ada. Ranking nombor 1 musibah paling teruk di dunia berlaku pada 23 Januari tahun 1556 di Tianjin, China. Ini zaman lama, zaman dinasti Ming. Ketika itu berlaku gempa bumi 8 magnitude scale, moment magnitude scale, mengorbankan 830,000 orang. Negeri itu hilang daripada peta, dah tak ada lagi dah makan di bumi.
Maka setiap kali kita melihat orang lain ada hak lebih parah pada kita, maka kata Imam Ghazali, kau akan merasakan, ya Allah, ini okeylah, no problem, boleh. Korang merasa itu musibah yang berat. Tapi ada orang dia kerap bertanya, yelah ustaz, uji-ujilah, tapi bukan perantai ni ustaz. Anak nak buka sekolah, kawan dah beli baju sekolah dah beli, buku sikit sebanyak dah beli, pensel pemadam, soft pensel semua beli dah. Kena pula begini, kawan baru nak start meniaga kecil-kecil lepas pada COVID, lepas PKPP hari tu, jual lebih kurang duit bukannya ada, kena pula begini ha. Orang lain segar-bugar, pencen ada, kerja jadi ni, tak perlu kena begitu. Apa koma kena? Dia seolah-olah nak mengatakan, why me? Di saat itulah Allah Ta'ala akan bercakap dengan kita, why not? Apa tak bolehnya? Di saat kita bertanya, kenapa engkau beri pada aku musibah ini ya Allah? Allah Ta'ala mengatakan, aku ingin mengangkat darjatmu. Sebab itu kata ulama, 3 hikmah musibah yang terbesar yang kita akan dapat hikmah ini kalau kita sabar. Pertama sekali, Allah buang cinta dunia. Tuan-tuan, cinta dunia ni penyakit. Kita yang tak pernah kena musibah ni mungkin ada cinta dunia. Apa makna cinta dunia? Cinta rumah, tanah-tanah yang ada di pekan, di Ubay, di mana-mana, lembu, kambing, sangkar patih. Cinta. Ada orang cinta sangat ke dunia, pergi ke Mekah, ingat lagi lembu dia duk terbenar, Mekah Madinah lembah. Ngapa haji terbenar? Siapa lembu tak makan ni, siapa dia nak beri makan ni? Dia ingat lagi ke lembu dia ni di Mekah ni. Mana cinta dunia ni payah. Kita cinta dunia ni nak kikih susah. Sebab orang yang cinta dunia, dia takkan bahagia di akhirat. Itu Allah janji. Tapi orang yang pernah kena musibah, dunia ni dah tak ada dah. Dia dah hilang dah dunia. Mau tak hilang dunia tuan-tuan? Sebelum ni bela sangkar, 42 sangkar, paten, telepia, kerai, lampang, hanyut habis, 1 juta rugi. Dunia ni tak ada dah. Dia kata melepek lah kau, 1 juta kau rugi. Cuba Tuhan tak pernah tarik pun dia punya sangkar tu tadi, dia akan cinta sampai mati. Kereta tak pernah kena musibah, cinta sampai mati. Cinta ni payah. Kita jangan akan cinta dunia. Cinta perempuan pun, kalau dah jatuh cinta, dia jadi angau. Kadang ada orang dah kahwin, anak 3, jatuh cinta dengan ibu tunggal. Ibu tunggal tu niaga jual nasi lemak, jatuh cinta. Kita kawan nasihat, awak anak kecil-kecil lagi, orang rumah apa okey lagi, anak sibuk dengan ibu tunggal tu. Tak apalah, ni takdir Allah. Dia jual takdir semua orang lelaki ni, Allah tentu jodoh Allah Ta'ala. Dia dah tak boleh, dia dah angau. Awak tahu tak orang perempuan tu anak dia ada nah? Tak kisahlah, kau jagalah esok. Awak ni buy 1 free 6 ni, awak dah ada 3 awak minna lagi 9 dah nak awak sanggup. Tak dah, Allah Ta'ala bantulah kau. Kenapa dia jadi begitu? Sebab dah cinta. Bayangkan kalau cinta dunia, itu payah nak kikih. Baik tu orang masuk tasawuf, masuk tarikat, nak buang cinta dunia. Jadi orang yang telah diberikan musibah, dunia dah hilang. Rumah dia yang sebelum ni cantik, kapek, perabot, Allah dah tarik balik, hilang dah. Jadi dia akan buat baru. Cinta yang awal dah hilang lagi. Kita masih lagi ada cinta dunia. Yang kedua, kata Imam Ghazali, hikmah musibah ni kalau sabar, Allah ampun dosa. Yang ketiga, Allah angkat darjat. Sebab orang kalau dia nak naik darjat, dia mesti melalui ujian. Kalau tak melalui ujian, macam mana nak naik grade? Sama macam kita di universiti, di college, nak naik semester 1 ke semester 2, kena exam. Tak ada exam, macam mana nak tahu awak layak naik semester 2? Maka begitulah orang beriman, dia ada level-level dia. So you nak naik level yang atas, you kena exam dulu. Namanya musibah, ujian. Yang penting kita simpulkan begini, ujian tidak ada yang kekal. Itu janji Allah.
Apa juga ujian yang didatangkan kepada manusia, Allah berjanji ujian itu tidak akan kekal. Setiap masalah dia tetap akan berakhir, lambat laun dia akan pergi juga. Tidak ada laut yang tidak bergelora. After every storm there is a rainbow. Setiap kali lepas ribut petir pasti akan ada pelangi sebagai nak menunjukkan kuasa Allah. Allah turunkan hujan untuk membuatkan pelangi muncul di sebalik awan. Allah turunkan musibah untuk mendesak kita supaya berubah, mengubah persepsi kita terhadap dunia yang kita terlalu cintai ini. Yang kedua, kita simpulkan bahawa ujian ini jom menjadikan hidup kita lebih positif lagi. Ada satu buku orang putih tulis, tough times never last, tough people do. Maknanya saat-saat sukar ini dia takkan kekal. Takkan kekal. Jadi dia ajar yang antara cara yang bagus adalah ketahuilah bahawa tidak ada orang dalam dunia yang Tuhan tidak uji dia. Tidak ada. Bahasa mudah, tak ada orang yang tidak ada masalah. Tuan-tuan yang datang malam ni, walaupun bukan mangsa banjir, tuan-tuan tak ada masalah. Macam-macam bala dalam kepala sekarang. Macam-macam masalah. Dari bangun tidur sampai tidur semula, masalah semua. Mungkin ada saudara-saudara yang belum kahwin. Allah, bilalah nak kahwin. Dan itu masalah. Bilalah aku nak kahwin, payah banyak SOP pula dah. Tak nak kahwin itulah SOP-nya. Ada pula di kalangan tuan-tuan yang dah pun berkahwin, dapat pasangan bermasalah pula. Allah, bini gangster. Payah sungguh lah, pening kepala. Itu masalah dah kahwin. Ada orang kahwin lama tak ada anak, masalah. Allah, bilalah nak beranak-beranak dah aku ni. Ada orang dah ada anak pula macam jin dalam kampung, masalah sungguhlah, bawa motor mencuri. Setiap orang ada masalah. Jadi kalau kita sekarang sedang dilanda masalah, you are not alone. Cuma masalah tu berbeza-beza je. Tuan-tuan di PPF masalah banjir, orang tengah sukarelawan di luar sana ada masalah dia sendiri. Dana tak cukup, tenaga tak ada, semua orang ada masalah. Yang ketiga, setiap masalah mesti melahirkan sifat positif kepada kita. Mudah-mudahan bila Allah tarik balik musibah banjir nanti, kita memang pekan Kuantan ni tunggu orang hulu je, Temeloh lipis settle, kita tengah kering garing, naik air esok. Tapi kita doa benda ni bila selesai lepas pada bulan Mac nanti akan mengubah kita jadi orang yang lebih positif. Sebab itu Allah Ta'ala ketika memerintahkan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, bersabarlah kamu seperti Nabi-Nabi ulul azmi sebelum kamu. Kenapa Allah gandingkan sabar dengan ulul azmi? Allah nak tunjukkan, wahai Muhammad, mu kena sabar tapi jangan pasrah. Ada orang dia sabar saja tak buat apa-apa, tak jadi. Sabar ini mesti ulul azmi. Ulul azmi ni orang yang ada keazaman, ada cita-cita nak mengubah sesuatu. Jadi lepas apa yang berlaku, tanamkan tekad kita buat yang lebih baik daripada ni, lepas pada ini. Dan yang terakhir, setiap masalah itu akan mengubah sikap kita terhadap agama. Mungkin kepada yang jauh pada agama akan makin dekat. Orang yang selama ini jauh dengan Tuhan, dia akan makin dekat dengan Tuhan. Kita musim sekarang kalau tak dekat lagi dengan Tuhan, payahlah. Allah uji kita bencana dalam bencana, dengan banjir, dengan hujan, campur musibah, penyakit. Tapi ingin kita terangkan, Allah Ta'ala susun satu persatu, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, teruskan hidup. Dulu kalau penyakit kita sebelum ada COVID-19, dulu kita ada H3N2. Masa tu sesama juga. Kemudian datang H1N2. Kemudian sebelum daripada itu kita dapat H4N6, H7N3. 2013 kita pernah dapat H7N9. Lepas tu yang masa tu H1N1. Masa tu terkenal H1N1. Dulu pakai coding. Tahun 2020 datang COVID-19. Lepas tu muncul varian baru D614G. Ni bukan durian, tak, nama kuman itu.
nama virus itu. 2021 tahun ni muncul pula VUI 2012/01, macam alamat rumah, panjang pula nak nyebut nama. Sentiasa ada. Tapi adakah selama-lamanya? Tidak. Habis H3N2, habis dia tak kekal, naik H1N2. Dengan COVID-19 naik pula D614G, naik pula VUI, tapi tidak ada yang kekal. Allah akan sentiasa memelihara kita, mudah-mudahan. Sebagaimana Allah memelihara Nabi Ibrahim yang dibakar di dalam api. Api tidak padam, tapi Nabi Ibrahim terselamat. Maknanya Allah jaga kita. Walaupun banjir keliling, Allah jaga kita. Walaupun pandemik sekeliling, Allah jaga kita. Sebagaimana Allah jaga Nabi Ibrahim. Ingatlah, setiap takdir Allah telah ditentukan 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Kataballah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sanatin. Allah telah catat takdir kita ini 50,000 tahun sebelum dia cipta langit dan bumi. Hadis Muslim. Maknanya banjir sekarang bukannya ditakdirkan semalam atau tahun lepas, tak. 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Masjid kita ni bocor keliling macam tawaf Kaabah. Ni bukan baru semalam Tuhan takdirkan. 50,000 tahun dulu Allah Ta'ala telah tentukan. Mana kalau orang berfikir cara begitu, dia kurang marah-marah. Tuan-tuan balik kan, isteri beletih, melambat balik ceramah lagi masjid lama-lama mesti kuman. Tuan-tuan anggap je lah, bila dia beletih itu, tuan-tuan pujuk hati. Isteri aku beletih ni telah ditakdirkan oleh Allah, dia beletih malam ni 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hilang perasaan nak marah semula. Tuan-tuan keluar masjid, selipar hilang. Selipar aku ni telah ditakdirkan hilang oleh Allah 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Kalau semua fikir begitu, selesai masalah. Dan yang terakhir, ulama pesan, jangan mengeluh. Wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Kata Nabi, kalau kau ditimpa musibah, mulut engkau mesti jaga. Jangan cakap perkataan kalaulah saya buat begitu dan begini. Jangan. Contoh, dia aksiden, anak dia kemalangan, dia bawa kereta, habis kereta 4 tayar ke atas. Bila dalam hospital, anak dia pula dah penat apa semua, menangis. Kenapa menangis, bah? Kalaulah saya tak pergi Kuala Lumpur dengan keluarga tak, jangan. Musibah, kata Nabi, jangan kau berkalau-kalau. Kalaulah saya tak pergi Kenduri tu, tak ada lah saya jadi kontak rapat, kena jolok lubang hidung. Jangan berkalau-kalau, jolok-jolok je lah. Tak ada kalau-kalau. Kalau no, kata Nabi, jangan nak kata lau anni fa'altu kana kaza wa kaza, walakin, kata Nabi, tapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Tapi bila kau ditipu musibah, sematkan dalam hati, ini takdir Allah, dan ikut dia lah nak buat apa pun, kata Nabi. Kokmu lah Allah, ni bumi engkau buat lah, nak banjir, nak terbalik, lantak engkau lah. Oh, ini orang beriman, kata Nabi. Sebab fa'in law tuftahu amal syaitan. Kerana bila kita berkata law saja ataupun kalau, maka akan membuka pintu gangguan daripada syaitan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik itu pernah orang naik kapal dengan Rabi'atul Adawiyah. Orang naik kapal tengah laut, tiba laut bergelora, langit gelap, ribut nak datang. Orang dah takut, doa. Nampak Rabi'atul Adawiyah, dia ni tok wali. Wahai ustazah, doa sikit kepada Allah biar cuaca ni jangan nak terbalik bot ni, tolonglah ustazah. Dia diam. Dia tengok reda cuaca. Habis tu dah tenang balik, cahaya matahari ada, orang pun terima kasihlah ustazah, tolong doa. Doa apa tadi? Kongsilah dengan kami. Kata Rabi'atul Adawiyah, aku tak doa pun, dah buat tunduk buat benda tadi. Aku biar je Tuhan nak buat benda, lantak dia lah bumi dia. Umpama rumah kita, ikut kita lah rumah kita. Apa sibuk-sibuk orang lain nak menegur, kita nak buat apa rumah kita? Nak cat kuning ke, cat biru ke, nak duduk atas lantai ke? Rumah aku belum salahnya. Jadi kata Rabi'ah, ini bumi Allah punya, lantak dia lah nak buat apa? Nak ribut ke, nak hujan ke, lantak ke? Tapi kata Rabi'ah, Allah Ta'ala ni maha penyayang,
Bila hamba ku redha dengan apa saja yang aku lakukan, aku tahan kehendak aku. Jadi kalau hari hujan, tuan-tuan selalu marah, lantaklah Tuhan turun-turunlah. Tengok berhentilah hujan tu. Tapi kalau boleh Allah hujan pula datang, aku nak keluar hujan pula, kau lebat hujan. Tapi kalau lantaklah Tuhan nak turun-turunlah. Kotlah berapa hari pun berhenti hujan. Turun kan. Kot dia lah bumi dia. Kata Rabi'ah, kenapakah manusia kalau dia berkehendak, dia berdoa bagai nak gerak minta, ya Allah aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Tapi bila Tuhan berkehendak melakukan sesuatu, dia halang semua. Janganlah ya Allah, janganlah ya Allah. Oh mana haji, kata Rabi'ah tu Adawiyah. Tak engkau minta bagai nak gerak engkau gegar. Ya Allah beri aku rezeki daripada langit. Kalau di langit turunkanlah. Kalau di belakang ke depan kalah. Kalau di bawah atas kalah. Kalau di bumi keluar kalah. Oh dia paksanya Tuhan keluar rezeki pada dia. Kalau doa kuliah duha tu kan. Kalau orang kita ngayah kita tak minta duit gitu. Abah nak duit sikit, kalau dalam poket keluar kalah. Kalau dalam wallet pun letak di sini. Kalau bawa tu kita tak minta duit ngayah kita gitu. Tapi orang minta dengan Tuhan boleh begitu. Tapi bila Allah nak buat sesuatu kehendak dia di bumi dia, dia bagai nak gerak pula menghalang. Tuhan janganlah turun bala. Ya Allah turun, janganlah turun hujan. Padahal ni bumi dia. Tapi setiapkan kalau turun bala pula. Tak. Allah Ta'ala seperti kata Rabi'ah tadi, bila mu tahan kehendakmu untuk membiarkan Allah menjalankan kehendak, Allah pun menahan kehendaknya. Moga-moga perkongsian kita malam ini menjadi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi kepada seluruh rakan-rakan kita daripada PKOB, sukarelawan, pejabat daerah, NADMA, mana-manalah masuk yang sedang berada di pusat-pusat pembinaan sementara banjir, moga Allah berikan kekuatan dapat bekerja membantu umat dan dia berikan kesabaran. Dan kepada kita semua yang tidak terlibat, banyakkan syukur pada Allah. Bantulah bila ada suasana yang boleh kita bantu. Kita di masjid pun kita ada 2 tabung kita buka untuk kita bantu masa-masa banjir. Kita ada letakkan tanda di situ. Nanti 15 hari bulan nanti sembahyang Jumaat pun kita akan buat kutipan lagi, dan ini kita akan serahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Saya kira sekadar itu. Terima kasih kerana sudi berkongsi masa. Sebelum berpisah, marilah kita nutup temuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'ira biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war raha wa fadhha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal marad syadid wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara tahassanna bizil izzati wa'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malizia wa sairi biladil muslimin hadzal waba wa qina syaridda wa najjina min jami'in anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.